Hai, Assalamualaikum. Welcome back to YouTube channel Openg Familia. Dalam video kali ini, aku nak bercakap sedikit tentang satu kes yang paling viral sekarang. YouTuber ditahan cabul pelajar universiti. Let's go. Baik, artikel ni ditulis oleh Rohana Muhammad Nawi, Kota Baru. Seorang pencipta kandungan YouTuber ditahan selepas dipercayai mencabul kehormatan seorang pelajar universiti dalam kejadian di sebuah inap desa di Kubang Kerian di sini 4 bulan lalu. Kejadian pada 2 Ogos lalu itu dipercayai berlaku ketika suspek yang dikenali sebagai, tak nak sebut nama, menjalankan penggambaran drama YouTube bertajuk Jalan Taubat di inap desa tersebut. Ketua Polis Daerah Kota Baru, Asisten Komisioner Abdul Rahim Daud siasatan mendapati suspek merupakan penerbit dan pengarah drama tersebut yang ditayangkan menerusi saluran YouTube miliknya. Katanya, siasatan lanjut mendapati mangsa yang berusia 24 tahun telah dihubungi oleh rakannya dan menawarkan untuk berlakon drama arahan suspek dengan bayaran sebanyak RM600. Selesai menjalani penggambaran di inap desa itu, suspek telah mengajak mangsa yang berasal dari Jalan Dusun Muda di sini untuk tidur di situ dengan alasan masih terdapat sesi penggambaran pada esok hari. Semasa mangsa berseorangan di dalam sebuah bilik tidur, suspek telah masuk ke dalam bilik itu sebelum bertindak katanya ketika dihubungi Kosmo hari ini. Menurut Abdul Rahim, suspek telah melakukan sebelum memancutkan ke muka mangsa. Katanya selepas 4 bulan suspek tampil membuat laporan polis di Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Baru hari ini selepas terbaca mengenai kes yang melibatkan pendakwah selebriti dan merasakan kejadian sama berlaku kepadanya. Ujian saringan air kencing mendapati suspek negatif daripada penyalahgunaan dadah dan tiada sebarang rekod jenayah. Suspek akan dibawa ke mahkamah untuk proses reman esok pagi katanya. Kes disiasat mengikut Seksyen 354 Kanun Keseksaan kerana mencabul. Okay, jap. Aku tengah hadam cerita ni, kes ni. 4 bulan lalu. Guys, 4 bulan lalu guys. Persoalan aku, kenapa dah lepas 4 bulan baru kau buat report? 4 bulan lama tu. Bukti pun dah tak ada aku rasa. Kau dah basuh, kau dah basuh dah. Kau faham tak? Macam mana nak cakap Entahlah. Aku macam confused sekejap. Aku faham susah untuk mangsa membuat laporan sebab dia melibatkan aib, dia melibatkan maruah. Tapi sekarang kau sebarkan sendiri kau punya aib. Aku ada baca Twitter mangsa, she talk about apa yang berlaku, dia kena macam mana, dan dia buat benda ni pun sebab pasal kes yang sebelum ni. So dia pun beranikan diri. And then aku respect juga dengan dia sebab dia berani untuk tampil. Dan itu yang sepatutnya berlaku kepada mangsa-mangsa yang kepada mangsa-mangsa. Contoh macam kau dicabul ataupun diperkosa ke something like that, kau kena tampil, berani tampil untuk membuat laporan supaya pelaku tidak terlepas daripada tindakan dia tu dan pelaku tidak melakukan perkara yang sama kepada mangsa yang lain. Faham tak maksud aku? Tak nak kau kena report jugalah untuk menjaga kehormatan diri kau. Kalau kita senyap, kita melepaskan pelaku yang bersalah ni. Okay? Aku faham memang susah untuk kau buat laporan, tapi tak nak kau kena buat laporan. Itu yang paling penting. Dan dalam kes ni, mangsa tidur di inap desa yang sama. Guys, aku tak kisahlah kau berlakon ke, demi kerjaya ke, bisnes ke, something like that, pejadah pun, janganlah tidur di tempat yang
ada lelaki yang bukan mahram. Kau faham tak maksud aku? Kau faham tak? Macam mana aku nak terangkan kepada wanita-wanita dekat luar sana ni? Tolong guys, jangan percaya lelaki. Termasuklah lelaki yang baik macam mana pun, ustaz ke, aku ke, ajak korang tidur mana-mana ke apa, jangan percaya guys. Mungkin lelaki tu baik, aku faham. Tapi bila berada di dalam satu keadaan, lelaki dan wanita berada di tempat tidur, di tempat yang sama, di kediaman yang sama, tanpa pengawasan orang dewasa, kau rasa syaitan nak duduk diam ke? Kau rasa nafsu kau tidur? Kita ni manusia, ada hawa nafsu, ada syaitan yang menghasut kita. Kita ni mudah terpengaruh dengan benda-benda yang jahat. Memang disolat 5 waktu, memang jaga agama, tapi disebabkan perkara-perkara macam ni, pemikiran kita tak akan waras pada ketika itu. Dan selepas berlaku tu mungkin dia akan menyesal, something like that. That's happen bro. Perkara macam ni berlaku, masa tu dia tak ingat Tuhan. Kau faham tak maksud aku? Percayalah, masa tu dia sedang dikawal oleh hawa nafsu dan juga syaitan. Kau boleh imagine tak? Kau duduk serumah, kau duduk di satu inap desa yang sama dengan perempuan. Nak perempuan tu seorang wanita yang cantik. Aku nak cakap satu aku tak salahkan pelaku 100%. Aku juga tak menegakkan mangsa 100%. Sebab apa? Sebab kau boleh imagine, kalau mangsa berkeras untuk tidak tidur di inap desa tu, benda ni takkan jadi guys. Benda ni takkan jadi. Aku ada baca statement Twitter mangsa. Dia kata dia tolak berkali-kali untuk tidur dekat situ, tapi dipaksa-paksa oleh pelaku. So tak nak dia tidur. Kenapa kau tak tegakkan diri kau? Itu maruah kau dong. Kau tak tahu apa-apa pasal lelaki ni. Kau tak tahu dia baik ke tak dia. Entahlah, kadang-kadang aku terfikir juga, adakah ini paksaan atau rela? Wallahualam, aku tak nak sebut pasal benda ni. Takut jadi fitnah. Takut jadi fitnah sebab ianya masih berada dalam siasatan polis. Macam kes yang sebelum-sebelum ni, wanita balik kat rumah mak pelaku jam 1 pagi. Guys, aku nak ingatkan para wanita dekat luar sana, tolong jaga diri. Tolong jangan suka-suka keluar dengan lelaki yang tidak dikenali. Right? Lelaki tak semuanya baik. Even walaupun lelaki tu baik, kalau dalam satu keadaan yang ada kesempatan untuk syaitan, ada kesempatan untuk hawa nafsu bangkit, dia akan jadi tidak baik. Faham tak? Jadi untuk mengelakkan benda tu berlaku, jangan ada kat situ. Jangan ada dekat kawasan-kawasan yang boleh engkau dianiaya. Faham tak? Tempat-tempat yang boleh menjatuhkan fitnah. Kau duduk lepak dengan lelaki kan. Memang kau anggap perkara tu biasa. Tak guys, benda tu tak biasa dalam agama kita. Tak biasa sangat. Engkau je yang acah-acah moden boleh lepak dengan lelaki 2-3 pagi, balik rumah tidur serumah. Tidak digalakkan guys. Bukan tidak digalakkan, memang haram untuk engkau bukan mahram duduk serumah dengan lelaki. Pesanan aku kepada wanita dekat luar sana yang mencari rezeki di luar daripada kawasan kampung keluarga kita, yang jauh di perantauan, berseorang diri mencari rezeki di tempat orang lain, tolong jaga diri. Okay? Tolong sangat-sangat jaga diri korang. Jangan mudah terpedaya dengan lelaki. Okay? Tak semua lelaki baik dan tak semua lelaki jahat. Apa yang paling penting, kita elak benda tu. Jangan selalu anggap benda ni macam normal. Keluar dengan kawan, something like that, balik jam 2-3 pagi. Benda tu tak normal lah. Kena ubah. Nasihat aku kepada wanita, tolong jaga diri guys. Tolong. Aku ada adik perempuan. Aku takut benda-benda ni berlaku. Aku selalu pesan juga dekat adik aku, tolong jaga diri. Benda ni tak dijangka. Bila-bila masa saja perkara ni boleh berlaku kepada kita, kepada keluarga kita, kepada orang lain. Tolong para wanita jaga diri. Tolong jangan ikut lelaki sesuka hati. Kepada lelaki juga, tolonglah jaga kehormatan wanita. Please. Kita dah jauh daripada agama kita ni. Tolong sangat-sangat.
Semoga kita semua dilindungi oleh Allah dan terhindar daripada perkara-perkara yang macam ni. Aku nak ulas lebih lanjut, tapi aku rasa hidung aku gatal. Aku sesema tadi. Aku tak mampu dah, hidung aku gatal sangat. So aku rasa itu saja video untuk kali ni. Kalau ada apa-apa update, sila komen kat bawah. Aku pun nak tahu isu yang selanjutnya. So aku rasa itu sajalah untuk video kali ni. Jangan lupa like, comment dan subscribe channel Openg Familia. I love you guys. #SarangHaiOpeng. Peace for all. Assalamualaikum.